Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali di Arif Razwan Channel. Tajuk hari ini adalah berkenaan tentang medical card terbaik. Okey, saksikan. Okey guys, rata-rata hari ni di kala situasi pandemik ataupun COVID-19 yang melanda, perkara yang paling kita risaukan adalah adakah orang kata kita ni tak terpalit dengan keadaan sekarang ni kan. Rata-rata kalau kita pergi di sekeliling kita, sanak keluarga, kenalan ataupun rakan-rakan kita di luar sana, kebanyakan dah pun positif COVID-19. Kiranya kalau kita jumpa orang yang tak pernah kena ni mungkin agak pelik. Boleh kata agak pelik, tapi itulah keadaan sekarang ni. Jadi menjadi satu kerisauan untuk kita semua jika ini berlaku pada diri kita dan kita tahu apa kesan buruk kalau berlakunya COVID-19 ni. Ada yang boleh tengoklah kan, berita sekarang ni ada beberapa kesan yang kita pun tak boleh sendiri jangka kan, bergantung pada imunisasi dan tahap kebolehan imun seseorang tu kan. Jadi di sini ada orang sekarang ni sedang mencari antara banyak-banyak company ni yang mana yang menawarkan medical card yang terbaik, medical card yang terbaik untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. So hari ini saya sharekan tips untuk bagaimana nak memilih medical card yang terbaik di kala musim pandemik ini. Okey. Takrifan medical card terbaik ni bergantung kepada individu lah. Dari segi pendapat saya pula, medical card terbaik ini mungkin di kalangan orang lain mungkin yang mencari yang paling murah kan. Ada yang juga yang mencari medical yang terbaik ni medical card yang mempunyai limit yang tinggi. Ada juga yang mencari seorang medical card ni lah medical card yang boleh cover semua, dan ada juga yang boleh mencari medical card ni banyak benefit dan cover untuk accident sahaja dan penyakit sahaja contohnya. Jadi kalau kita nak bertanya lebih lanjut, adalah lebih baik kan kita pergi rujuk kepada mereka yang berkepakaran dan berkebolehan dalam bidang ini. Jadi saya kongsikan beberapa cara untuk kita bagaimana nak memilih medical card yang terbaik. Yang pertama adalah kita kena pastikan di kala waktu pandemik ni medical card tersebut cover isu COVID-19 ni. Cover dari segi admission kemasukan hospital, warded disebabkan oleh simptom daripada COVID-19 ni. Itu yang pastilah. Yang kedua adalah walaupun kita fikir pasal COVID-19, jangan kita lupa pasal penyakit-penyakit yang lain, terutamanya sakit-sakit kritikal, dan tidak kita lupa juga tentang kemalangan. Kemalangan ni adalah benda yang kita tak boleh nak jangka kan. Kadang-kadang bila berlaku ataupun berapa teruknya berlaku, kadang-kadang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi antara faktor-faktor ni kita perlu ada dalam satu plan medical card kita. So cara yang terbaik memilih medical card, anda perlu ada yang pertama pampasan kematian, iaitu hibah takaful. Yang kedua adalah pampasan sakit kritikal. Ketiga adalah pampasan kemalangan. Dan yang terakhir adalah medical card yang melindungi dan memberikan rawatan anda di hospital swasta. Saya briefkan sikit lah apa dia item-item yang saya cakap. Dia ada 4 perkara tadi yang pertama pampasan kematian, hibah takaful. So pampasan ni sangat penting berlakunya kematian, maksudnya ada sejumlah wang yang kita tinggalkan kepada keluarga kita. Tak kisah siapa kita saat ini, sama ada seorang suami ke, seorang ayah ke, seorang isteri ke, kita ada tinggalkan sejumlah wang untuk keluarga kita, mungkin untuk keperluan diorang di masa akan datang.
kan, untuk survive, untuk belanja dan untuk tampung hutang, komitmen dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pampasan sakit kritikal. Pampasan sakit kritikal ni sangat penting, terutamanya pada individu, kerana pampasan sakit kritikal, walaupun kita tahu rawatan hospital sekarang amatlah membimbangkan, tapi jangan kita lupa, disebabkan sakit kritikal kita tadi, kita bakal kehilangan pekerjaan dan kita bakal merubah lifestyle, cara hidup kita selepas itu. Jadi dinasihatkan pakar-pakar kewangan di sana supaya kita meninggalkan sejumlah amount untuk pampasan kritikal ni sekurang-kurangnya 5 tahun pendapatan tahunan, untuk kita memikirkan apa akan berlaku 5 tahun lagi untuk aku survive dalam keadaan aku telah sakit kritikal ini. Contoh 5 tahun tempoh untuk survive kanser ni adalah 5 tahun yang sangat pendek, kan. Kita boleh katakan ya, betul, kanser memerlukan rawatan yang sangat besar, amount dia, jangan, untuk kita tahu kadang boleh mencecah ratusan ribu. Dan jangan kita lupa pula lifestyle berubah disebabkan oleh penyakit tadi, di mana kita mungkin orang yang kanser kadang-kadang makanan ni tak seperti orang biasa, kan, makan melalui tube sebagainya. Kadang susu pun susu formula yang bercecah ratusan ringgit, kan, hanya untuk seminggu punya kegunaan sahaja. Dan kita juga orang kanser kadang-kadang memerlukan katil yang khas dan beberapa gadget-gadget yang khas lah untuk mereka tampung kehidupan mereka di rumah, kan. So perlukan kewangan di situ. Jadi itulah tujuan pampasan sakit kritikal tadi, menampung keperluan lain selepas kita mendapatkan rawatan di hospital. Perlu dan ia boleh dijadikan sebagai kita punya income protector, pelindungan gaji kita, kan. Waktu sakit adalah waktu kita bercuti untuk berehat, recovery, kan. Jadi waktu tu juga adalah waktu kita tak boleh bekerja. So orang yang tambah-tambah orang yang bekerja sendiri, bagaimana dia nak generate income untuk dapatkan income masa dia sakit, kan. Jadi perlulah kita buat protection tentang gaji kita sewaktu kita sakit ni. Okey, yang ketiga adalah pampasan kemalangan. Jadi pampasan kemalangan memberikan pampasan berkenaan tentang hilangnya anggota badan kita disebabkan oleh kemalangan, dan ataupun meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan. Hilang anggota ni, contoh mereka yang menggunakan anggota ni untuk pekerjaan, saya boleh katakan contoh operator kilang, menggunakan mesin dan sebagainya untuk operate satu mesin tu, kan. Bila berlaku punya kemalangan, kalau hilang tangan, maksudnya dia tak boleh kerja dah, kan. Pekerjaan ni sekarang dia tak boleh kerja dah. Jadi kat situ, dari sudut dari sini, pampasan kemalangan ni memberikan apa jua kehilangan pada anggotanya, dia ada certain percentage lah ikut pada company masing-masing, dia akan berikan pampasan terhadap kehilangan anggota tadi. Okey, pampasan kewangan lah. So dia pun sama seperti melindungi gaji kita juga, kan. Setelah kehilangan anggota, mana mungkin memang kita akan dapat pampasan sebagainya, tapi selepas itu mana mungkin kita boleh dapatkan pekerjaan yang sama ataupun pekerjaan yang lebih baik, kan. Mungkin kita perlukan pertolongan orang lain ataupun bantuan daripada agensi atau kerajaan untuk kita mendapatkan pekerjaan. Jadi benda ni why not kita prepare daripada awal, and at least orang yang nak menjaga kita di kala kita tak sihat ni atau sebagainya, dia pun ada orang kata duit tambahan ataupun duit yang kita sudah sediakan. Inilah duit untuk menjaga kita nanti, kan. Dia kata kalau kita terfikir untuk adakan pampasan kemalangan. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah medical card itu sendiri. So medical card ni memang fokusnya adalah nak menanggung rawatan-rawatan kita di hospital, terutama di hospital swasta.
sebab hospital kerajaan kita dah ada subsidi bagi kerajaan lah, kan sebagainya, dan fokus kita adalah mendapatkan rawatan terbaik di hospital swasta. Tak dinafikan hospital kerajaan menyediakan pakar-pakar yang terbaik, maka pakar-pakar mereka juga adalah pakar yang diiktiraf dunia. Cuma kapasiti hospital kerajaan kita tak mampu menanggung jumlah pesakit yang banyak dalam satu masa. Jadi kita perlukan option atau alternatif yang lain di hospital swasta, di mana hospital swasta ni bukannya murah-murah macam kita nak masuk hotel sebagainya. Sekali kadang masuk demam saja pun dah sampai 5 ke 6 ribu, kan. Betapa mahalnya kos di hospital swasta. So jadi untuk memilih medical card yang terbaik adalah seboleh-bolehnya kita mengadakan setiap jenis pampasan yang kita ada, termasuklah juga dengan medical card. Dan untuk medical card pula, cara pilihan adalah kalau kita berkehendak untuk tiada limit, medical card yang tiada limit tahunan tu kita boleh pilih. Ada yang tiada limit, ada yang ada limit tahunan. Semuanya bergantung kepada kehendak dan keperluan individu tersebut, kan. Ada setengah ni mungkin dia ada kewangan yang sangat banyak dan dia hanya perlukan limit tu mungkin tahunan saja dah mencukupi, kan, limit untuk tahunan, tak perlu ada sampai unlimited. Contohnya lah, di sini ada pengurusan kewangan yang kita boleh belajar. Okey guys, itu saja sharing kita pada hari ini. Moga memberi manfaat, dan kalau jika anda rasa video ni bermanfaat, boleh share dan like, komen serta subscribe channel saya untuk kebaikan bersama. Okey, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.